Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ta'alima wa ta'alima wa tadhakkara wa tadhkira wa nafa'a wa intifa'a wa fala wa sifalah wal hatta wa sabili kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Kita sambung kelas kita yang seterusnya, insya-Allah, membincangkan tentang masalah tamyiz, syurutut tamyiz. Jadi ada sikit pembetulan dan kita ulang balik masalah syurutut tamyiz. Cepat sikit hari ni. Kita ulang secara ringkas lah. Sebab hari tu ada sikit kekeliruan juga. Ada sikit yang kurang jelas. Jadi kita kena ulang balik hari ni sikit supaya benda ni jelas sebelum kita langkah kepada pengajian yang seterusnya. Sebab pengajian yang seterusnya dia punya base dia di atas masalah syurut kefahaman kita tentang syurutut tamyiz. Baik. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina amin amin ya rabbil alamin. Syurutut tamyiz, syarat tamyiz. Bagi syarat tamyiz itu ada 4 perkara. Untuk kita menghukumi ia sebagai tamyiz, dia memerlukan kepada 4 perkara. Yang pertama, alla yanqusal qawiyyu an aqallil haidhi wa huwa yawmun wa lailah. Yang pertama, darah kuat mestilah tidak kurang, yakni lebih daripada sehari semalam. Fa inna qasa fa hiya ghairu mumayyizah. Jikalau darah kuat itu kurang daripada 24 jam, maka hukumnya adalah ghairu mumayyizah. Baik, syarat yang kedua, darah kuat itu la ya'bur al-qawiyyu aktsar al-haidhi fa in 'abarahu falaysat mumayyizatan. Syarat yang kedua, darah kuat lebih daripada 5 tidak lebih tu. Dalam bawah ni dia dah ni dah. Apa ni? Dia ambil tu. Kita dekat. Dekat.
seorang. Boleh tapi kena bagi macam tu. Atas dia ada getah, bawah tu tak ada getah. Bawah nak bagi apa? Weh. Tak apa. Tak tahu dia terbalik dia punya apa teleport dia ni, getah dia tercabut. Gerak orang dengan standby tu. Apa? Ya lah. Okey. Tengok tu lepak awak ni. Baik, kita sambung balik. InsyaAllah hari ni kita akan permudahkan sikit penerangan. Dia agak kelang kabut sikit lah penerangan, pasal dia ada perbahasan yang mula-mula ni tentang syarat ni dia bertentang dengan yang belakang. Jadi kita pun agak keliru. Saya pun baru lagi. Boleh. Okey, baik, kita sambung balik. Baik, syarat yang berkaitan dengan syarat yang berkaitan dengan darah kuat ada dua perkara. Yang pertama, mesti lebih daripada sehari semalam. Yang kedua, kurang daripada 24 jam. Kurang daripada 15 hari 15 malam. Jadi kita boleh kata syarat yang pertama, darah kuat lebih 24 jam dan kurang daripada 15 hari. Kurang daripada 15 hari. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Dua syarat yang berkaitan dengan darah kuat. Jadi kita gabungkan menjadi satu lah. Gabungkan menjadi satu supaya mudah untuk kita ingat. Darah kuat lebih daripada 24 jam, kurang daripada 15 hari 15 malam. Baik, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ialah alla yanqusad dha'ifu an aqallit tuhri. Kurang darah lemah, tidak kurang darah lemah itu daripada sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Maksudnya darah lemah mestilah sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Tak kurang daripada 15 hari, maksudnya kena 15 hari 15 malam. Paling kurang dia 15 hari 15 malam lah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Darah lemah (15 hari) sekurang-kurangnya 15 hari sekurang-kurangnya. Darah lemah mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Dan bersambung-sambung, berterusan lah, berterusan 15 hari itu straight 15 hari. Darah lemah mesti kena straight 15 hari.
Baik, jelas Itu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, darah lemah mesti dapat 15 hari. Baik, syarat yang ketiga ini dia diperlukan ataupun kita digunakan syarat yang ketiga ni sekiranya dia istimrar. Istimrar ni maksud apa? Istimrar maksudnya, okey, jelas sini. Mana nak tulis dah? Istimrar maksudnya, istimrar ada dua. Ada satu maksud dia. Satu. Istimrar ni maksudnya sekiranya syarat yang kelima ini, syarat yang ketiga ini, iaitu darah lemah mesti 15 hari. Ini sekiranya dia istimrar. Sekiranya istimrar. Apa maksud istimrar? Yakni datang darah kuat selepasnya selama 15 hari. Itu maksud istimrar. Istimrar maksudnya datang darah kuat selepas daripada darah lemah itu selama 15 hari. Nanti kita tulis contoh dia. Okey, itu maksud istimrar. Itu maksud istimrar. Datang darah lemah selepas daripada datang darah kuat selepas daripada darah lemah itu selama 15 hari. Maka ketika ini barulah syarat yang ketiga ni diambil kira. Syarat yang ketiga diambil kira. Sekiranya darah lemah itu datang, sekiranya darah kuat itu datang selepas daripada darah lemah itu selama 15 hari, barulah syarat yang ketiga ini diambil kira. Baik. Tidak istimrar. Sekiranya tidak istimrar. Apa maksud tidak istimrar? Maksudnya putus. Yang kedua, darah kuat datang darah kuat datang selepasnya kurang daripada 15 hari. Kalau selepas darah lemah itu putus, tak sampai 15 hari lagi, darah lemah itu dah berhenti. Darah lemah itu dah berhenti, maka tak disyaratkan 15 hari tadi. Syarat yang ketiga, darah lemah selama 15 hari berturut-turut itu tak disyaratkan. Tak dapat 15 hari pun tak apa. Tak dapat 15 hari pun tak apa, tak ada masalah. Sekiranya pun putus di tengah jalan. Sekiranya darah lemah itu cuma dalam 10 hari tiba-tiba putus, menjadi tak syarat. Yang ketiga ni, syarat yang ketiga ni tak diambil kira dah. Itu baik. Itu surahan tidak istimrar yang pertama. Surahan tidak istimrar yang kedua, sekiranya darah kuat datang balik selepas daripada darah lemah,
dan darah kuat itu kurang daripada 15 hari. Kurang daripada 15 hari. Dalam 10 hari saja tiba-tiba dia berhenti, tiba-tiba dia suci, maka tak disyaratkan darah lemah tadi berlanjutan selama 15 hari. Ini maksud istimrar. Saya perbetulkan huraian istimrar pada kelas yang lepas. Saya ada sikit kesilapan pada makna istimrar pada kelas yang lepas. Jadi ini makna istimrar yang sebenarnya. Istimrar itu maksudnya sekiranya darah kuat itu datang selama 15 hari selepas daripada darah lemah, maka darah lemah itu mestilah dapat 15 hari sekurang-kurangnya. Dan tidak istimrar, kalau tak istimrar maksudnya dua. Satunya sama ada dia putus darah lemah itu, putus berhenti tak sampai 15 hari dah berhenti dah, okey, itu tak ada masalah, terus dikira sebagai tamyiz. Yang kedua, darah kuat itu datang balik selepas daripada darah lemah, kemudian datang balik selepas daripada darah lemah, tapi tak sampai, darah kuat itu tak sampai 15 hari, cuma dalam 10 hari saja ke, tak ada maksud. Jadi itu maksud tidak istimrar. Ya, Ustaz, bagi mendapatkan sekurang-kurang suci bagi bulan tersebut, betul. Untuk mendapatkan sekurang-kurang suci, maka kita kena dapatkan 15 hari. 15 hari diperlukan, 15 hari darah lemah untuk mendapatkan sekurang-kurang suci. Itu sekiranya dia tak putus tengah jalan. Kalau dia berhenti, dia putus tengah jalan, darah lemah tu putus di tengah jalan, tak sampai 15 lagi dia dah putus dah, itu tak syarat 15 hari darah lemah tu. Darah lemah tak syarat 15 hari. Dan dia putus dekat 10, okey, tak apa, tak ada masalah. Kita terus kira yang kuat sebagai tamyiz, yang lemah sebagai istihadah. Ataupun darah lemah tak sampai 15 hari lagi, dan baru 10 hari tak sampai 15, tiba-tiba dah bertukar kepada darah kuat. Tapi darah kuat yang bertukar itu tidak sampai 15 hari. Bila darah kuat yang datang selepas daripada itu tak sampai 15 hari, maka darah lemah tadi tidak disyaratkan 15 hari berturut-turut. Kurang daripada 15 pun tak ada masalah. Itu makna istimrar. Saya betulkan huraian saya pada kelas yang lepas. Istimrar saya kata selepas daripada 15 itu tak kena tu. Sebenarnya macam ni huraian dia. Baik, sebab tu dia buat contoh, dia kata amma idza lam yastamirra. Adapun apabila tidak istimrar, kalaulah tak istimrar, apa contoh tak istimrar? Ka'an a'qabahu tuhurun fala yushtaratu hadha syarat. Maka contohnya seperti diiringi oleh suci. Maksudnya darah lemah itu belum sampai 15 hari dia dah berlaku suci. Ada suci. Bila ada suci sebelum sampai 15 hari darah lemah, maka dia tak disyaratkan 15 hari darah lemah, tak disyaratkan. Sebab apa? Sebab dia tuhrun, dia suci di tengah jalan. Bila dia suci di tengah jalan, tak sampai lagi 15 hari dia dah suci dah, maka syarat yang ketiga ni tak diperlukan lagi. Syarat yang ketiga, iaitu darah lemah mesti kena 15 hari. Darah lemah mesti kena 15 hari itu syarat ini hanya berguna pada sekiranya darah kuat datang kembali selepas daripada darah lemah selama lebih daripada 15 hari. Okey, barulah syarat ini diperlukan. Baik, jelas. Tengok dia buat contoh apa? Contoh tidak istimrar. Istimrar putus. Dia kata contohnya law ra'at, jikalau
melihat seorang perempuan akan darah. Kita ulang balik, nanti kita langkau pada masail tamyiz tu. Jikalau seorang perempuan melihat darah hitam selama 10, darah hitam 10 kan, kemudian darah merah darah merah 10, lepas tu putus. Istimrar ke tak? Tak istimrar. Pasal apa tak istimrar? Nampak dia putus. Bila putus, maka ni darah lemah ini tak disyaratkan 10 hari. Tak disyaratkan 15 hari. 10 hari pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia tak istimrar, nampak putus. Sebab dia putus. Tak istimrar. Darah lemah disyaratkan 15 hari sekiranya istimrar sahaja. Kalau tak istimrar, maka darah lemah tak diperlukan lagi. Ni darah lemah 15 hari itu tak diperlukan. Okey. Sebab tu dia kata summan qata'ad damu, kemudian suci, putus darah itu, fa innaha ta'malu bi tamyiziha, maka diamalkan dengan tamyiz walaupun darah lemah itu kurang daripada 15 hari 15 malam. Darah lemah tak sampai 15 hari pun tetap juga dikira sebagai tamyiz. Kerana apa? Kerana dia tidak istimrar. Tidak istimrar. Kalau istimrar, kalau berlanjut darah, ada datang darah kuat selepas daripada 15 hari itu, datang darah kuat selepas daripada darah lemah itu selama 15 hari, maka disyaratkan istimrar. Disyaratkan syarat yang ketiga tadi. Sekiranya istimrar, yakni datang darah kuat selepas daripada 15 hari, maka disyaratkan syarat yang ketiga. Okey, baik. Yang syarat yang keempat, ay yakuna dha'ifu mutawaliyan, yakni dhaif itu tidak mestilah mutawalian, mestilah berturut-turut. Falau lam yakun mutawalian, jikalau tidak mutawali, jikalau tidak berturut-turut, maka ia bukanlah tamyiz. Contohnya apa? Dan murad dengan mutawali dhaif itu tidak menyelangi oleh darah kuat. Darah kuat tidak menyelangi di antara darah lemah. Contohnya apa? Contohnya sehari kuat, sehari lemah, sehari kuat, sehari lemah, sehari kuat, sehari lemah, sampailah hari ke berapa? Hari ke-20. Sampailah hari ke-20. Bila darah lemah, darah kuat, darah lemah, darah kuat, darah lemah berselang-seli dan melepasi daripada 15, darah yang berselang-seli ni melepasi daripada 15, maka semuanya dihukum sebagai ghairu tamyiz. Ghairu tamyiz. Tidak tamyiz. Sebab apa? Dia dah lajak sampai dia berselang-seli, dan berselang-seli dia tu lajak sampai 15 hari 15 malam, lebih daripada 15 hari 15 malam, maka dia tidak tamyiz lagi pada ketika tu, kerana menyalahi syarat yang keempat. Itu 4 syarat. Dan syarat pertama, kedua senang je. Syarat ketiga, syarat keempat pun senang je. Syarat ketiga yang agak kadang-kadang keliru sikit, sebab dia kaitkan dengan istimrar tu. Maksud istimrar tu, sekiranya datang balik darah kuat selepas daripada 15 hari darah lemah, maka dan darah kuat itu lebih pula daripada 15 hari 15 malam, maka disyaratkan darah lemah itu selama 15 hari. Kalau darah lemah itu putus tengah jalan, ataupun darah lemah itu datang darah kuat selepas daripada dia, dan kurang darah kuat itu kurang daripada 15 hari, maka tak disyaratkan darah lemah itu selama 15 hari. Baik, sampai sini jelas saya pun pening 2-3 hari juga. Dia tengok tu apa benda dia kata.
last sekali telefon Tok Guru jugalah tanya. Jadi kemudian itu tak ada apalah, kita habis dekat tu. Habis. Coba minggu kelas yang dah lepas kita dah hurai dah apa maksud semua ni, 601, 67, 68 tu kita dah hurai dah. Cuma kita lekat tang masalah syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga saja. Jadi kesimpulan dia macam ni lah. Kesimpulan dia. Saya buat sikit kesimpulan dia. Sekiranya 15 hari 1, 2, 3 berhenti kuat kurang 15 kuat lebih 15. Okey. Yang kedua, kesimpulannya kurang berhenti kurang 15 kuat lebih lebih 15. Kalau kita tengok contoh darah kuat datang 10 hari. Okey, tak ada masalah, 10 hari. Kemudian tiba-tiba darah lemah ada selama 15 hari. Selepas daripada 15 hari dia berhenti. Bila berhenti lepas daripada 15 hari, okey. Tamyiz. Tak ada masalah, tamyiz. Darah lemah 15 hari. Kemudian tiba-tiba datang balik darah kuat kurang daripada 15 hari. Kurang daripada 15 hari. Maka okey, tak ada masalah, tamyiz. Darah lemah dapat 15 hari. Tiba-tiba darah kuat lebih daripada 15 hari. Okey, tak ada masalah, tamyiz juga. Kemudian sekiranya darah lemah itu kurang daripada 15, 10 hari lah kita kata. 10 hari ya. Tiba-tiba berhenti. Okey, tak ada masalah. Tamyiz juga. Darah lemah kurang daripada 15 hari. Tiba-tiba darah kuat pun kurang daripada 15 hari. Okey, tak ada masalah. Tamyiz. Tiba-tiba darah lemah kurang daripada 15, tiba-tiba darah kuat lebih daripada 15 hari. Ini yang baru ghairu tamyiz. Ghairu tamyiz, tidak tamyiz. Maknanya dia mudah ya. Kalau kita datang darah kuat selama 10 hari, kita pun tak apalah darah kuat 10 hari. Lepas tu tiba-tiba bertukar darah kepada darah lemah. Bertukar sampai hari ke-15. Tak berhenti-berhenti lagi ni, hari ke-15 dah ni. Tengok-tengok bersambung sampai hari ke-16. Kita tahulah kata darah kita ni dah berlaku istihadah pada kita. Jadi kita jelas kata dah berlaku istihadah pada kita, dan istihadah kita ni adalah istihadah mumayyizah. Kan dia dah ceritakan depan ni, baru ni kita baca. Bila nampak saja ittisal bersambung dan cukup dua syarat, darah lemah, darah kuat itu lebih daripada 24 jam, kurang daripada 15 malam. Kemudian ada darah lemah
dalam 15 tu, bila lebih saja 15 tertulis hukum dia sebagai tamyiz. Kemudian kita tunggu, kita tengok darah lemah kita tu nak sampai 15 ke tak. Kalau darah lemah kita tu sampai 15 kan, kalau darah lemah kita sampai 15, lepas daripada 15 tu tak kisahlah 16 ke 17 ke 18 ke, yang penting dah 15, tiba-tiba dia berhenti, okey selesai, tamyiz semua, tak ada masalah. Kalau darah kuat mai balik, lepas daripada 15 darah kuat mai balik, dan darah kuat itu kita tunggu tengok darah kuat tu dia nak pergi berapa hari. Tiba-tiba tak sampai 15 hari darah kuat tu dia dah berhenti. Bila berhenti maka tetap juga dikira sebagai tamyiz. Jadi tak ada masalah. Betul dah kita buat tadi tu, masa hari ke-15 tu kita buat kena dah, dia tamyiz. Ataupun lepas daripada 15 hari darah, yang penting kita dapat 15 hari ni. Yang penting kita dapat 15 hari ni. Kemudian darah kuat, lepas daripada 15 hari datang balik darah kuat selama lebih daripada 15 hari. Okey, itu pun tamyiz juga. Kita tengok tunggu, lebih ni darah kuat ni, lebih daripada 15 hari ni. Okey, tamyiz, tak ada masalah. Sama juga macam kalau dia kurang daripada 15. Kurang daripada 15 baru darah lemah kita baru ada 10 hari. Darah kuat main 10 hari, darah lemah main 10 hari. Sampai hari 15 kita kata tamyiz ni, kita pun mandi, semayang apa semua. Kita pula lepas tu kita tunggu sampai baru 10 hari dia berhenti. Darah lemah tu baru 10 hari dia berhenti. Tamyiz, tak ada masalah, betul dah kita buat. Ataupun lepas daripada 10 hari tu dia datang balik darah lemah, bertukar kepada darah kuat. Bertukar kepada darah kuat. Kita pun tunggulah darah kuat ni nak cukup ke tak 15 hari. Kalau darah kuat itu kurang daripada 15 hari dia berhenti, maka tak ada masalah, betul dah kita buat tadi tamyiz. Kalau darah kuat yang datang selepas daripada darah lemah yang tak cukup 15 hari tadi tu, dia datang balik, tiba-tiba kita pun tunggu, tiba-tiba darah kuat itu lebih daripada 15 hari 15 malam, maka di situ ghairu tamyiz. Maka di situ barulah ghairu tamyiz. Ghairu tamyiz maksudnya kita kena yang asal tadi kita semayang pada hari ke-16 tadi tu, kita qada yang lemah kan, jadi kita kena qada lagi, tambah lagi qada kita. Cuma ghairu tamyiz ni satu, sehari hari yang pertama saja. Perbahasan dia akan datanglah insya-Allah. Ada soalan, kalau ghairu tamyiz ikut adat. Nanti insya-Allah perbahasan ghairu tamyiz akan sampai selepas ni. Okey. Kalau 1 sampai 10 darah kuat, 11 sampai 20 darah lemah, 21 sampai 30 darah kuat, adakah tamyiz atau ghairu tamyiz? Kita pilih tengok. 10 hari darah kuat. Okey. 11 sampai 20 10 hari darah lemah. Dia lemah. Lepas tu 21 sampai 30 10 hari. 9 hari je tu. 9 10 hari ya. 10 hari balik darah kuat. Dia masuk tang mana ni? Dia masuk darah lemah kurang daripada 15. Nampak tak? Darah lemah kurang daripada 15. Bila kurang daripada 15, dia berhenti tak? Tak berhenti. Dia bertukar kepada kuat. Dia bertukar berapa hari? Kuat kurang daripada 15. Bila kuat kurang daripada 15, okey, tamyiz. Tamyiz. Dia satu saja masalah yang ghairu tamyiz, satu saja. Betul, ghairu tamyiz. Apa dia? Kalau darah lemah itu kurang daripada 15, kemudian datang balik darah kuat, dan darah kuat itu melebihi 15 hari 15 malam.
darah kuat lebih daripada 15 hari, maka ketika itu barulah dinamakan ghairu tamyiz. Baik, jelas Ustaz Zakaria? Satu saja masalah dia. Yang lain tu semuanya dikira sebagai tamyiz. Tak kira lah darah lemah itu lebih 15 ke kurang daripada 15 ke. Kalau dia berhenti, okey, tamyiz semua. Kalau dia kurang daripada 15, okey, tamyiz semua. Cuma satu saja masalah. Kalau darah lemah itu kurang daripada 15, kemudian darah kuat yang datang selepas itu lebih daripada 15 hari, 15 malam, barulah dinamakan ghairu tamyiz. Inilah yang dimaksudkan dengan istimrar. Istimrar tu apa? Ni. Ni istimrar ni. Ni istimrar. Yang keempat ni. Yang ketiga ni. Ni istimrar. Ni kesimpulan dia. Kesimpulan daripada syarat tamyiz yang ketiga. Istimrar ni. Ni. Istimrar datang lebih daripada 15 hari. Istimrar. Nah, kuat yang selepas dia datang lebih daripada 15 hari. Itu makna istimrar. Bila diistimrar ni lebih daripada 15 hari, maka disyaratkan darah lemah itu ada 15 hari. Soalan Ustaz Zakaria, adakah perlu kita sempurnakan baki tuhur? Adakah perlu kita sempurnakan baki tuhur? Macam mana tak? Tak perasan soalan ni. Baik, tak apalah. Nanti kita boleh PM Ustaz Zakaria. Okey, yang pentingnya kesimpulan dia macam tu. Istimrar tu maksudnya darah kuat datang balik selepas daripada 15 hari, datang balik selepas daripada darah lemah itu selama 15 hari. Kalau dia lebih, darah kuat itu datang lebih, istimrar tu maksudnya darah kuat datang lebih, maka disyaratkan 15. Kalau dia kurang daripada 15 darah lemah tu, maka dia tidak tamyiz. Tidak tamyiz. Untuk kes 10 kuat, 10 lemah dan 10 kuat tu, sempurnakan baki tuhur. Maksudnya sini 5 kan. Dapat. Jadi kita dah dapat ni. Di sini 10 campak 5. Ini 55. 55. Jadi kita dah dapat dah di sini. Ni. Dapat sekurang-kurang suci. Dapat 15 hari. Bila dapat sekurang-kurang suci selama 15 hari, maka yang baki lagi tu, itu adalah haid yang baru. Yang baki dia tu adalah haid yang baru. 5 hari selepas daripada tu adalah haid yang baru. Baik, nanti masalah ni dia bila kita tarik dia akan jadi rumit lagi. Tak apa, nanti kita tinggal dulu dekat ni sebab ada orang lain. Nanti Ustaz Zakaria, insya-Allah nanti kita bincang lain. Ni. Bincang mula. Itu syarat yang ketiga, di istimrar. Kalau dia istimrar, darah lebih, darah kuat datang balik selepas daripada
5 darah lemah tu, darah kuat datang balik selepas daripada darah lemah tu, maka darah lemah itu disyaratkan 15 hari. Okey, jelas. Kalau tak cukup 15 hari, maka itu ghairu tamyiz. Baik, kita sambung balik pada muka surat 70. Sambung pada muka surat 70. Muka surat 69, ambil balik muka surat 69. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina amin. Idza ra'at ba'da ad-damil qawiy dha'ifaini, apabila melihat oleh seorang wanita selepas daripada darah kuat itu 2 lemah. Melihat 2 lemah. Dia melihat 2 lemah. Ada dua darah lemah, merah dan kuning, kita kata. Kuning. Hitam, merah, kemudian kuning. Dia ada 3 jenis darah dia. Idza ijtama'a damun qawiyyun wa dha'ifun wa adhafu, apabila berhimpun darah yang kuat dan lemah dan yang lebih lemah, fal qawiyyu ma'a ma yunasibuhu minhuma fil quwwah wa huwa ad-dha'ifu haidun, maka yang kuat serta apa yang munasabah dengannya daripada keduanya, daripada kuat dan lemah itu, fil quwwah wa huwa ad-dha'if, bukan apa yang munasabah, apa yang munasabah dengan munasabahnya daripada keduanya, daripada lemah dan yang lebih lemah itu, iaitu dhaif. Maksudnya kuat dengan dhaif. Kuat dengan dhaif. Sebab apa? Yang dhaif tu, yang merah tu, dia menghampiri kuat. Dia menghampiri kuat. Bila dia menghampiri kuat, maka dia macam kuatlah. Jadi dua-dua tu dikira sebagai haid bisyurutin salatin, dengan salasatin, dengan syarat-syarat yang 3. Dengan syarat-syarat yang 3. Maksudnya gini. Ini darah kuat, kemudian lemah, kemudian sini darah kuat balik, darah lemah. Ini kuat, lemah, ini lebih lemah. Kuat, lemah dan lebih lemah. Jadi dua ni tak dah. Dua ni dikira sebagai haid. Ini istihadah. Kalau ada 3 jenis, kuat, lemah dan lebih lemah, maka kuat dan yang lemah itu dikira sebagai haid, dan yang lebih lemah itu dikira sebagai istihadah. Tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, an yataqaddamal qawiyyu. Syarat dia apa? Yang pertama, terdahulu oleh kuat. Kuat mesti duduk depan. Kuat dulu. Tak boleh lemah dulu, kena kuat dulu. Barulah lemah, kemudian yang lebih lemah. Dia kena mula dengan kuat. Kalau dia mula dengan lemah, tak boleh. Tak boleh. Kita nak kira yang kuat itu sebagai haid. Falau lam yataqaddamil qawiyyu fala yudammu ilaihi ad-dha'ifu. Jikalau tidak terdahulu oleh yang lemah, jikalau tidak terdahulu oleh yang kuat, maka tidak dihimpunkan kepadanya oleh yang dhaif. Contoh dia, ini lemah dulu, kemudian kuat, kemudian lebih lemah. Jadi ni asalnya kita boleh himpun kan, dua ni kan boleh himpun. Kuat dengan lemah boleh himpun jadi haid. Tapi apabila lemah dulu baru kuat, maka di sini tak boleh himpun. Tak boleh. Sebab apa? Syarat dia kena kuat dulu, baru lemah, baru lebih lemah, barulah dua ni boleh dihimpunkan. Okey, jelas sini mudah ya. Yang kedua, syarat yang kedua, ay yasluha ma'an lil haidi.
kedua-duanya tu boleh untuk dijadikan sebagai haid. Kedua-duanya itu boleh dijadikan sebagai haid. Maksudnya apa? Bi alla yazida majmu'uhuma ala aktsarihi, iaitu tidak lebih jumlahnya keseluruhan kedua-dua tu, kuat dengan lemah tu ni, keseluruhan kuat dan lemah ini tidak melebihi sebanyak-banyak haid. Ni mesti kurang daripada tidak lebih 15. Campuran kedua-dua ni, kuat dan lemah ini tidak melebihi 15. Kalau campuran kedua ini melebihi 15, maka tak boleh kita campur. Tak boleh campur. Syarat dia mesti kena campuran dia kurang daripada 15 hari 15 malam. Okey, itu syarat yang kedua. Mana contoh? Dia buat contoh. Dia buat contoh. Jikalau seorang wanita melihat 10 hari hitam, 10 hitam, kemudian 6 merah, 6 merah, kemudian kuning, kuning lebih dia kata mustamirrah. Mustamirrah makna lebih daripada 15 kita katalah 16 hari. Kuning selama 16 hari ni kuning ya. Hitam, merah. Jadi boleh tak kita campur dua ni? Boleh tak campur dua ni dijadikan sebagai haid? Boleh ke tak boleh? Fa haiduha as-sawadu faqat. Maka haidnya adalah ini sahaja. Ini sahaja haid. Tak boleh kita campur. Sebab apa? Sebab himpunan kedua-dua ni melebihi daripada 15 hari 15 malam. Bila kita campur dua ni melebihi daripada 15 hari 15 malam, walaupun dia cukup syarat yang pertama, iaitu terdahulu darah kuat daripada darah lemah, tapi disebabkan dia tak cukup syarat yang kedua, iaitu lebih daripada 15 hari 15 malam, maka tak boleh kita campur dua-dua ni untuk dijadikan sebagai haid. Kita kena ambil satu sahaja, hitam sahaja sebagai haid. Yang bakinya tu adalah istihadah. Okey, ini mudah ya. Li'annahu kerana la yumkinu ja'lus sawadi ma'al humrati haidan. Kerana bahwasanya tidak boleh dijadikan hitam beserta dengan merah itu sebagai haid. Kerana apa? Li'anna majmu'ahuma, kerana campuran kedua-duanya tu, hitam dengan merah itu yazidu an 15, lebih daripada 15 hari 15 malam. Bila campuran kedua-dua ni melebihi daripada 15 hari 15 malam, maka tak boleh kita jadikan kedua-dua ni sebagai haid. Kena ambil satu saja. Baik. Syarat yang ketiga, an yattasila bil qawiyyi dha'ifu lal adhafu. Syarat yang ketiga ialah berhubung oleh yang kuat itu dengan oleh yang lemah. Yang kuat itu berhubung dengan yang lemah. Lal adhafu, tidak yang lebih lemah. Okey, contohnya macam mana? Contohnya yang kuat kemudian kena lemah, barulah lebih lemah. Kalau kuat lebih lemah, barulah di sini lemah, ini tak boleh. Ni boleh. Ni tak boleh. Sebab apa? Kuat dulu, kemudian lebih lemah, barulah lemah. Contohlah sini kita kata hitam, ni kuning, ni merah. Hitam, kuning, merah. Okey, tak boleh. Tak cukup syarat. Syarat dia kena apa? Dia kena hitam, merah, kuning berturutan. Dia punya martabat kekuatan dia tu kena berturutan. Hitam, merah, kuning, barulah boleh. Kalau dia hitam kuat, lebih lemah, kemudian baru lemah, tak boleh tu. Tak cukup syarat.
bi khilafi imma idza lam yattasil, bersalahan dengan masalah lam yattasil, jika tidak berhubung. Jika tidak berhubung. Contohnya apa? Contoh dia kata 5 hari hitam. Hitam 5 hari. Hitam 5 hari. Kemudian syukrah, perang 5 hari. Perang. Ini perang 5 hari. Kemudian merah. Di sini merah selama 15 hari. Ini hitam, ini perang. Tak betul dah martabat dia. Dia punya susunan sepatutnya hitam, merah, baru perang. Kuat, lemah, lebih lemah. Tak boleh. Dia patutnya kuat, lemah, baru lebih lemah. Baru boleh. Ni dia tak bersambung. Kuat dengan lemah tak bersambung. Ni, kuat dengan lemah tak bersambung. Dia diselangi oleh lebih lemah, maka tak cukup syarat yang ketiga. Dah sini mudah ya. Ataupun 5 hitam, 5 kuning, kemudian 5 merah. Sama ya. 5 hitam, 5 kuning, 5 merah. Nampak tak? Dia datang yang lebih lemah. Dia diselangi oleh yang lebih lemah. Sepatutnya yang lemah itu bersambung dengan yang kuat. Merah kena bersambung dengan hitam. Kemudian barulah kuning. Fa fi hatainil mas'alataini haiduha as-sawadu faqat. Maka kedua-dua masalah ni, kedua-dua masalah yang disebutkan ni, ni ataupun hitam, kuning, lepas tu baru merah, maka jawapan dia haiduha as-sawadu faqat. Yang haid hanyalah yang hitam, hitam saja. Ni saja, hitam saja. Ni dikira sebagai haid. Hitam saja. Tak boleh kita nak campur dengan merah, tak boleh. Tak boleh kita nak campur dengan merah. Hadha huwa ma'tamadahu al-'allamah ar-Ramli. Inilah yang dipegang oleh Imam Ramli. Khilafan lil 'allamah Ibn Hajar, menyalahi berbeza dengan Imam Ibn Hajar, haitsu i'tamada fil mas'alati al-ula. Kira-kira yakni dia berpegang dengan masalah yang pertama tu, bahwasanya haid adalah hitam bersama syukrah. Wa fi tsaniyah, dan pada masalah yang kedua hitam dengan kuning. Hitam dengan kuning. Hitam dengan perang. Bagi Ibn Hajar kata dia tetap juga boleh dicampur hitam dengan perang. Kedua-dua ni boleh dijadikan sebagai haid. Dan masalah yang kedua, ni kuning, hitam dengan kuning. Hitam dengan kuning boleh dijadikan sebagai haid. Itu bagi Ibn Hajar. Kalau Imam Ramli kata hitam sahaja. Baik, ini masalah ringkas, mudah. Dan syarat-syarat dia samalah macam mana syarat-syarat yang disebutkan pada syurutut tamyiz yang telah lalu. Baik, min masailit tamyiz, sebahagian daripada masalah-masalah tamyiz ialah yang pertama, ra'at thamaniyatan aswada, thumma thani samaniyatan ahmara, thumma thamaniyatan aswada, fahaiduha as-sawadul awwalu bil ittifaqi. Dia kata sebahagian daripada masalah tamyiz juga, sekiranya dia melihat 8 hitam, kemudian merah 8 hari, kemudian merah pula, hitam pula selama 8 hari, maka haid dia yang mana? Yang mana haid dia? Haid dia adalah yang ni. Baki lagi 2 ni istihadah. Tamyiz juga. Yang kuat ni, yang kuat yang pertama ni sebagai haid, baki lagi tu adalah istihadah. Baik. Bila kita kata dia tamyiz, maka kita kena tengok syarat yang pertama. Cukup 24 jam tak? Cukup.
Kurang daripada 24 jam tak? Kurang daripada 15 hari 15 malam tak? Okey, kurang daripada 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah lemah dia mesti 15 hari 15 malam. Berapa hari? 8 hari tak cukup. Baru 8 hari. Tiba-tiba dah bertukar kepada hitam. Okey. Ni yang kita kata masalah ketiga tadi tu. Kita tengok adakah dia istimrar ataupun tidak. Istimrar ataupun tidak di sini. Ni 8 hari ni. Darah kuat yang datang selepas daripada darah lemah ni 8 hari. 8 hari cukup ke tak 15 hari? Tak cukup 15 hari. Bila darah kuat yang datang selepas daripada darah lemah ni darah lemah ni, dia datang balik darah kuat selepas daripada tu, tak sampai 15 hari. Tak sampai 15 hari, maka tak dikira sebagai istimrar. Tak dikira sebagai istimrar. Ini tak istimrar sebab tak sampai 15 hari. Kalau sampai 15 hari, barulah istimrar. Ini tak sampai 15 hari, jadi tidak istimrar. Bila tidak istimrar, tak disyaratkan. Darah lemah ini tak disyaratkan 15 hari 15 malam, tak disyaratkan. Jadi syarat yang ketiga ni kita tak pakai, iaitu darah lemah mesti dapat 15 hari 15 malam. Itu cuma untuk yang istimrar, yang darah kuat datang selepas daripada darah lemah itu lebih daripada 15 hari 15 malam. Tiba-tiba ini tak lebih, baru dah ada 8 hari kemudian berhenti. 8 hari berhenti, tak sampai 15 hari. Jadi dia tidak istimrar. Bila tidak istimrar, maka darah lemah ini tak disyaratkan 15 hari. Tak ada. Syarat ketiga tak ada. Syarat yang keempat, mutawali tak? Berselang-seli dengan darah hitam tak ni? Tak berselang-seli pun. Ni darah merah straight, darah hitam pun straight. Tu tak mai dah. Darah merah lepas ni tak berselang-seli pun. Darah lemah dia ni tak berselang-seli dengan darah hitam. Bila tak berselang-seli, maka okey, dapat syarat yang keempat. Cukup. Jadi secara automatik kita hukum had ni sebagai haid, had dua ni sebagai istihadah. Tamyiz lah. Tamyiz. Baik, jelas di sini. Sebab tu kita kata makna istimrar tadi adalah sekiranya darah lemah, darah kuat yang datang selepas darah lemah itu melebihi 15 hari 15 malam. Apabila melebihi 15 hari 15 malam, itulah istimrar. Bila istimrar, maka syarat dia darah lemah mesti dapat 15 hari. Jadi di sini tak istimrar, jadi tak syarat. 8 hari pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Masalah yang kedua, law ra'at, masalah tamyiz yang kedua, law ra'at sab'ata aswada, thumma sab'atan ahmara, thumma sab'atan aswada, fayara ba'duhum anna haydhaha al-aswad. Tujuh hari hitam, 7 hari merah, kemudian 7 hari hitam balik. Adakah tamyiz? Tamyiz. Sebab apa? Syarat yang pertama cukup tak? Okey, cukup syarat pertama. Syarat kedua cukup tak? Okey, cukup. Syarat kedua, darah kuat dia lebih daripada sehari semalam dan kurang daripada 15 hari 15 malam. Okey, beres. Syarat yang ketiga, terguna tak syarat yang ketiga? Tak terguna. Sebab apa? Tengok ni, darah hitam. Darah hitam yang datang selepas dia cuma 7 hari. Cuma 7 hari, tak sampai 15 hari. Bila tak sampai 15 hari, apa hukum dia? Hukum dia syarat yang ketiga tak diperlukan. Syarat yang ketiga tak diperlukan, iaitu 15 hari 15 malam darah lemah. Jadi syarat yang ketiga tak ada. Syarat yang keempat, okey, lulus. Pasal dia tak apa bagi ya takhallal, tidak berselang-seli. Kita
Okey, kita buat contoh lain sikit ya. Contoh dia. 7 hari hitam, 7 hari merah. Kemudian darah hitam datang balik selama 20 hari. Darah hitam datang balik selama 20 hari. Okey, kita nak kata tamyiz ataupun tidak tamyiz. Syarat yang pertama, lulus 7 hari. Syarat yang kedua pun lulus, tak ada masalah. Syarat yang ketiga, okey, kita tengok syarat yang ketiga. Dapat tak syarat yang ketiga? Kita tengok dulu dia istimrar ke tak? 20 hari. Kita nak tahu istimrar tak istimrar, tengok darah hitam yang datang selepas dia. Lebih dah 15? Lebih 20 hari, lebih 15. Bila lebih 15, maka darah lemah disyaratkan lebih 15 hari. Darah lemah disyaratkan 15 hari. Sedangkan di sini cuma 7 hari, tak sampai 15. Maka syarat yang ketiga terluput. Tak dapat syarat ketiga. Pasal apa? Dia istimrar. Bila istimrar syarat 15 hari darah lemah. Tiba-tiba 7 hari luput. Syarat keempat dapat. Syarat yang ketiga tak dapat. Bila tak dapat, maka di sini hukum dia adalah ghairu mumayyizah. Ya. Syarat, kerana syarat ketiga itu istimrar. Syarat yang ketiga itu mesti kena istimrar. Kalau dia istimrar, barulah darah lemah itu disyaratkan 15 hari. Sedangkan di sini istimrar, maka darah lemah dia kena 15 hari. Darah lemah dia kena 15 hari. Kita tengok-tengok tak cukup 15 hari. Okey, ghairu tamyiz. Baik, alhamdulillah. Jelas sini. Allah san. Bateri dah gila. Tak ada ambition. Ada charger panjang tak? Saya ambil bateri. Charger panjang tu memang tu. Okey, selesai masalah ni. Tak apa, kita dah habis sikit je saya malam ni. Tak boleh baca lama. Wal farqu baina hataini al mas'alataini wa baina mas'alati man ra'a yawman wa laylatan aswada thumma 14 ahmara thumma aswada bi annaha ghairu mumayyizah. Dan perbezaan di antara dua masalah ni, dua masalah yang disebutkan tadi 8, 7, 7 semua ni dua masalah ni, dan di antara masalah mereka yang melihat darah sehari semalam hitam, kemudian 14 hari merah, kemudian sehari kemudian hitam. Okey, kita tengok. Sehari hitam, kemudian 14 hari merah, kemudian hitam balik. Jadi dia tak sebut hitam di sini berapa. Kalau kita nak tahu hitam di sini berapa, kita kena tengok balik pada muka surat 66. Muka surat 66. Buka balik pada muka surat 66. San. Charger tu, charger putih kan? Putih tu panjang. Sat, berhenti sat lah. Pause sat. Cucuk ni tak? Sampai. Back down dulu ni.
Buka balik, tengok balik pada muka surat 66. Muka surat 66 dia kata, lau ra'at yauman, jikalau melihat seorang wanita pada sehari semalam hitam, kemudian 14 hari merah, kemudian kembali lagi hitam pada hari ke-16, wastamarra, maksud apa wastamarra? Ai zada 'ala al-15, yakni lebih daripada 15 hari 15 malam. Lebih daripada 15 hari 15 malam. Maka terluputlah syarat yang ketiga. Maka terluputlah syarat yang ketiga. Apa itu syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga, darah lemah mestilah lebih daripada 15 hari 15 malam sekiranya istimrar. Kiranya istimrar. Maksud apa istimrar? Sekiranya darah hitam yang datang kembali selepas daripada itu melebihi 15 hari 15 malam. Baik, kita tengok di sini. Bila dia sebut zada 'alal 15, maknanya lebih daripada 15 hari, kita buatlah 16 hari. 16 hari. Okey. 16 hari. hari. Syarat pertama, lulus tak? Syarat pertama, okey, lulus. Syarat pertama lulus. Sangkut kan? Okey, syarat pertama, hitam, lulus lebih daripada 24 jam. Sehari kan, 24 jam dapat. Kurang daripada syarat kedua pun lulus. Okey, syarat ketiga, kita tengok syarat ketiga. Syarat ketiga, darah lemah mestilah lebih 15 hari 15 malam. Darah lemah mesti 15 hari 15 malam. Tapi darah lemah yang disyaratkan 15 hari 15 malam itu sekiranya istimrar. Apa makna istimrar? Darah yang kuat datang selepas dia itu lebih daripada 15 hari 15 malam. Tengok ni 16 hari, lebih dah 15 hari 15, lebih daripada 15. Bila lebih ni istimrar, maka di sini mestilah, syarat dia mestilah darah lemah ini lebih daripada dia mesti kena ada 15 hari. Sedangkan di sini 14 hari saja tak dapat syarat yang ketiga. Sebab syarat yang ketiga perlukan 15 hari darah lemah dia. Sebab apa? Sebab istimrar. Ni istimrar ni. Istimrar lebih dari pada 15 hari. Okey. Lebih daripada 15 hari. Sebab itulah di sini masalah ni dia dikira sebagai bila tak dapat syarat yang ketiga, syarat keempat dapat, tak dapat syarat yang ketiga, ini adalah ghairu, tidak mumayyizah. Tidak mumayyizah, ghairu mumayyizah. Sebab apa? Sebab dia istimrar. Bila istimrar berhajat kepada 15 hari, syarat yang ketiga. Tengok di sini tak dapat 15 hari. Tak dapat 15 hari, maka hukum dia ghairu mumayyizah. Sebab tu dia kata dia terangkan balik apa perbezaan di antara dua masalah di atas. Sebab apa dua masalah di atas dikira sebagai tamyiz, sedangkan masalah ni dikira sebagai ghairu tamyiz. Masalah dua di atas tadi mumayyizah ataupun tamyiz, dan masalah ni
ghairu tamyiz. Apa beza antara dua masalah ni? Beza dia di istimrar. Beza dia di darah kuat yang kedua tu. Sebab itulah dia kata huwa, masalah tadi tu, masalah man ra'at yauman wa lailatan aswad, 14 hari merah, kemudian hitam balik tu, bahwasanya darah itu fi hadhil mas'alati lam yanqati'. Pada masalah ini lam yanqati', tidak terputus. Bahkan balistamarra, bahkan dia bersambung. Apa makna bersambung? Bi an zada 'alal 15, dia lebih daripada 15 hari. Bersambung, berterusan, yakni lebih daripada 15 hari. Apa dalil dia? Apa dalil kata darah hitam ni lebih daripada 15 hari? Dalil dia annahu lam yuqayyadil aswadu bi'adadin muayyanin. Tidak dikaitkan hitam itu dengan bilangan yang tertentu. Dia tak sebut berapa. Bila tak sebut berapa, bermakna dia istamarra, lebih daripada 15 hari 15 malam. Dan dia pun sebut, dia kata tadi di belakang tu, di surat 66 tu, dia kata zada 'alal 15, wastamarra tu maksudnya zada 'alal 15, lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey. Bi khilafil mas'alataini sabiqataini, berbeza dengan dua masalah yang lepas, dua masalah atas tadi tu. 8, 8, 8, 7, 7, 7. Berbeza dengan masalah tu. Sebab apa? Masalah tu fa innad dama fihi ma inqata. Darah hitam yang datang kembali pada dua masalah tu inqata, terputus, suci. Suci pula kurang daripada 15 hari. Tengok 8 hari kurang dari 15 hari, kurang 7 hari kurang daripada 15 hari. Bila kurang, maka dia tidak istimrar. Bila tidak istimrar, maka darah lemah tadi tak disyaratkan 15 hari 15 malam. Okey. Baik, kita perhabis sikit masalah yang ketiga. Lau ra'a yauman aswada. Baik, jelas sini. Lau ra'a yauman aswada thumma yauman ahmara thumma yauman aswada thumma yauman ahmara thumma yauman aswada thumma yauman ahmara wa hakadha rabi'an wa khamisan thumma ba'da hadhihi al-'ashrah ayyam aswada thumma ahmara wastamarra fahiya mumayyizah fal aswadul awwalu wal akhiru wa ma bainahuma haidun wal ahmarul akhiru istihadah. Mudah. San, tengok ada komen apa internet tak ni internet tu sangat tak naik langsung. Macam apa ni. Kau sebuah. Okey. Kita tengok masalah yang ketiga. Dia kata hari pertama hitam. Kemudian hari kedua merah. Hari ketiga thumma yawman aswada ahmar, kemudian hitam balik. Hitam merah. Allah Akbar. 4 5 6 satu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga,
keempat, kelima, keenam. Keenam merah. Okey, kita dah 6. Wa hakadha rabi'an wa khamisan. 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Ni berselang-seling ni. Hitam merah, hitam merah, hitam merah sampai hari ke-10. Kemudian selepas thumma ba'da hadhihi al-'ashrati al-ayami aswad. Selepas daripada 10 ini datang pula aswad sehari. Sebelah hitam. Kemudian bertukar merah. Merah, merah, merah. Ke-12 merah. Merah ni berlanjutan sampai 15 hari. Okey. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 12, 22, 10, 25. Apa hari dia? 15 hari lah betul ya. Yang jadi 27 lah. 3, 4, 25, 26, 27. Semua ni merah. Merah. Apa jawab dia? Fahiya mumayyizah. Maka hukumnya adalah mumayyizah. Maksudnya ni. Mumayyizah. Maksudnya fahiya mumayyizah. Maka hukumnya adalah mumayyizah. Maka haid yang pertama dan haid hitam yang pertama dan hitam yang terakhir. Ini hitam pertama, ini hitam yang terakhir. Hukumnya adalah haid. Dan apa-apa yang berada di antara dua hitam pertama dan terakhir ini hukumnya juga haid. Kan kita dah belajar sebelum ni bab apa? Bab mustahadah. Bab kita belajar sebelum ni bab sahab. Sekiranya darah lemah berada di antara darah kuat, maka hukumnya semua jadi kuat. Kalau darah suci berada di antara dua darah haid, maka suci itu juga dihukumi sebagai haid. Okey, jelas kan? Sebab itulah di sini semua ini dikira sebagai haid. 1 sampai 11 haid. Dan baki dia selepas ni semuanya adalah 15 hari ni adalah istihadah. Dia termasuk dalam tamyiz lah. Kalau kita tengok cukup tak syarat? Syarat pertama, lebih daripada sehari semalam cukup. Sampai dah 15 hari cukup, sampai. Okey, syarat ketiga. Syarat ketiga, istimrar tak? Istimrar. Tidak istimrar. Pasal apa tak istimrar? Pasal apa tak istimrar? Pasal putus. Dia kan dua masalah tak istimrar. Satunya putus, yang keduanya datang balik darah hitam tapi tak sampai 15 hari. Tapi tak sampai 15 hari. Datang darah hitam tapi tak sampai 15 hari. Itu makna tidak istimrar. Adapun istimrar tadi, datang darah hitam cukup 15. Tak istimrar, putus, dan datang darah hitam tak cukup 15. Okey, kalau betul tak cukup syarat yang ketiga. Tak cukup syarat yang ketiga. Tak cukup apa? Cukup lah syarat yang ketiga, tak istimrar. Bila tak istimrar, tak syarat 15 hari. Sedangkan di sini 15 hari tak apalah. Dia kata tak syarat 15 hari. Kalau 15 hari lebih lagi dah, tak apa. Ini 3, okey, lulus syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga lulus. Sebenarnya bila tak istimrar tak terpakai pun syarat ni. Tak terpakai lah syarat ni sebab tak ada pun. Sebab dia tak istimrar tak istimrar, tak diperlukan syarat ketiga. Syarat yang keempat lulus, maka tamyiz hukumnya. Tamyiz. Wal ahmarul akhiru, dia kata merah yang terakhir sampai 27 ni semuanya hukum istihadah. Kemudian bab yang kedua, al-mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah.
kita akan sambung pada kelas yang seterusnya insya-Allah. San. Tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Internet tak tengok. Tak apa, nak baca je lah komen tengok ni ada apa. Tanya. Kan tak ada yang suruh. Tak ada masuk. Tak apa happy. Baca komen kat situ. Ada komen boy? Start dia mana? Lah bawah kan ni. Kalau saya tengok macam tamyiz, tapi rupanya orang yang tamyiz. Tak ada. Tu. Tak ada lah kan. Hmm. Belum tu sebelum lah. Kerana syarat ketiga itu istimrar. Okey, tak ada apa. Ada soalan? Siapa ada soalan boleh tanya. Kalau soalan payah-payah tu kita tangguh esok lah. Tangguh esok ataupun boleh PM. Sebab soalan-soalan rumit kita mungkin kita tak bincangkan di sini. Kalau tak ada, kita tutup majlis kita dengan doa dan surah Al-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma rzuqna lataif at-tauhid wa khasa'is at-tamyiz innaka antal hamidul majid. فعال لما يريد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.